各位弟兄姐妹，大家平安。 Salam sejahtera saudara sekalian. 非常高兴在这个宣教月里面，我们可以一起思想上帝的话语。 Bersyukur pada bulan misi ini boleh bersama-sama saudara untuk memikirkan untuk bagian firman Tuhan. 我们今天的题目就是宣教是从顺服开始。 Tema kita hari ini adalah pelayanan misi dimulai dengan ketaatan. 我们看一处的经文，在以赛亚书第6章第1节到第8节。 Kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat ke-8. 以赛亚书第6章从第1节看到第8节。 Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ke-8. 我念到第4节，然后师母用印尼文念到第8节。 Yang pertama akan dibacakan Musa dalam bahasa Mandarin sampai ayat ke-4, lalu ayat ke-5 sampai ke-8 dalam bahasa Indonesia. 当乌西亚王崩那一年，我见主坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，遮满圣殿，其上有沙拉弗4粒，各有6个翅膀，用2个翅膀遮脸，2个翅膀遮脚，2个翅膀飞翔。 彼此呼唤说：“圣在，圣在，圣在万军之耶和华，他的荣耀充满全地。因呼喊着的声音，门栏的根基震动，殿充满了烟云。” Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." 我们读经到此。 Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. 各位弟兄姐妹，我们首先来看以赛亚侍奉的记载到底是怎么样。 Saudara-saudara, pertama kita akan melihat bagaimana pelayanan Nabi Yesaya. 他是在主前740年到690年这一段时间侍奉上帝。 Dia melayani dari tahun 740 sebelum Masehi sampai 690 sebelum Masehi. 大概50年的时间。 Yaitu sekitar 50 tahun. 他在5个国王的统治上侍奉上帝。 Dia melayani pada zaman Raja Uzia. 如果我们印尼的话，就是从苏卡诺、苏哈多、哈比比到古斯tur这一段的时间。 Kalau di Indonesia itu seperti dalam masa kepresidenan Soekarno, Soeharto, Habibie dan Gus Dur. 他能够这么长的时间侍奉上帝， Dia bisa begitu lama melayani Tuhan. 是给我们一个很重要的榜样。 Ini adalah memberi satu teladan kepada kita. 然后他的写作是什么东西呢？ Lalu apa hasil karya Yesaya? 他已经写了以赛亚书66章，在这一卷书里面， Dia telah menulis kitab Yesaya sepanjang 66 pasal. 是其中一个最长一本书，在这个圣经里面， Yaitu satu kitab yang yang terpanjang dalam Alkitab kita. 而且里面很多重要的教导。 Dan di dalamnya banyak pengajaran yang penting. 它很特殊的预言是讲到耶稣要来的这种的预言。 Dan nubuat yang terpenting di dalam kitab ini adalah nubuat tentang Yesus Mesianik. 他讲到耶稣将来要从这个一个童女把他生出来。 Dia bernubuat tentang kelahiran Kristus yang akan dilahirkan oleh seorang darah Maria. 他也是讲到耶稣的地位，就是好像奇妙的车子，永在的父，而且和平的君王。
Dia juga berbicara tentang pribadi Kristus, yaitu seperti penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. 然后在52、53章，他讲到耶稣的受苦，他要被人家钉在十字架上，流出宝血，而且人家遮面不看他。 Lalu di dalam pasal yang ke-52 sampai 53 di sana diceritakan tentang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan bagaimana ia dihina oleh orang. 所以有人说，以赛亚书是旧约里面的福音书。 Oleh sebab itu banyak orang mengatakan bahwa kitab Yesaya adalah kitab Injil dalam perjanjian lama. 它主要的教导是什么东西呢？ Apakah pengajaran utama dari kitab Yesaya ini? 教导以色列百姓在最大的困难里面，在最大的问题里面，我们都要仰望上帝。 Yaitu bersandar kepada Tuhan sekalipun di masa yang sukar dan sulit. 上帝是全能的上帝， Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. 他是天地全能的主宰， Dia itu Allah yang menguasa langit dan bumi. 他也是圣洁的上帝。 Dia adalah Allah yang kudus. 他在每一方面、每一个角落的事情上，他都掌权，他都做主。 Dia berkuasa atas segala aspek kehidupan manusia. 然后他的结尾是怎么样呢？ Lalu bagaimana dengan akhir hidup 他 Yesaya? 忠心侍奉上帝， Dia setia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. 而且很多圣经解经家说，他愿意为上帝殉道。 Dan di banyak dalam penulisan dikatakan bahwa dia rela mati syahid bagi Tuhan. 在这个希伯来书第11章37节那边说， Dalam Ibrani 11 ayat 37 mengatakan, 有一些的上帝的仆人愿意为主献道，而且用被人家祭死的。 di sana ditafsirkan bahwa Yesaya mati bagi Tuhan dengan cara digergaji oleh manusia. 所以他很愿意把整个生命交给上帝。 Dia sangat rela mempersembahkan hidupnya, seluruh hidupnya bagi Tuhan. 以赛亚给我们一个很重要的榜样， Yesaya memberikan satu teladan yang indah bagi 他 kita. 能够长期侍奉上帝， Dia dapat melayani Tuhan dalam waktu yang begitu panjang. 他的侍奉是有很大的果效、很大的影响， Dan pelayanannya mempunyai buah dan dampak yang luas. 而且有一个很高的素质的侍奉。 Dan satu pelayanan yang berkualitas tinggi. 那他为什么能够这样侍奉上帝、为上帝而活呢？ Bagaimana dia bisa hidup bagi Tuhan dan melayani sedemikian rupa. 其中有一个很重要的关键在里面， Salah satunya ada satu kunci yang penting, 他曾经遇见了上帝。 yaitu dia pernah berjumpa dengan Tuhan. 好像刚才我们看以赛亚书第6章那边， Seperti yang kita lihat dalam Yesaya 6 tadi, 讲到以赛亚怎么样遇见上帝。 di mana dikatakan bagaimana Yesaya bertemu dengan Tuhan. 在遇见上帝里面有发生什么意思呢？ Di dalam perjumpaannya dengan Tuhan, apakah yang terjadi? 在遇见上帝里面有什么含义在里面呢？ Apa makna yang terkandung dalam perjumpaannya dengan Tuhan? 第一方面， Yang pertama, 当以赛亚遇见上帝的时候， ketika Yesaya bertemu dengan Tuhan, 他就很深入了解或者认识上帝的本性。 dia sangat memahami, mengenal pribadi Tuhan. 第一节圣经那边告诉我们， Dalam ayat pertama, Alkitab memberitahukan kepada kita, 当乌西亚王崩或者死的那一年， dalam tahun matinya Raja Usia, 他就看到上帝坐在高高的宝座上。 dia melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi 而且他的衣裳充满了这个圣殿， dan jubahnya memenuhi bait suci. 圣殿充满了这个上帝的荣耀。 Bait suci penuh dengan kemuliaan Tuhan. 这里有讲到乌西亚这个王， Di sini juga berbicara tentang Raja Usia. 到底这个王是怎么样的王呢？ Bagaimanakah dengan Raja Usia ini? 他是一个很有名的王， Dia adalah raja yang terkenal. 他掌权52年的时间， Dia berkuasa 52 tahun. 他一切所做的在上帝的面前是好的，是正的事情。 Apa yang dilakukan adalah yang benar di hadapan Tuhan. 他寻找上帝， Dia mencari Tuhan. 他敬畏上帝， Dia beribadah kepada Tuhan. 他是一个蒙上帝祝福的一个国王。 Dia adalah raja yang diberkati oleh Tuhan. 当他掌王的时候， Ketika dia berkuasa, 国家很强盛， negaranya kuat, 军队也是很有力， tentaranya juga kuat, 所以他能够打胜很多的邻国。
Oleh sebab itu dia dapat mengalahkan banyak negara dan raja-raja. 他是一个很聪明的人， Dia sangat pintar. 他也是一个很强的将军。 Dia juga adalah satu tentara yang tangguh. 虽然他是这样好的国王， Sekalipun dia adalah raja yang begitu baik, 但是他只能够统治52年。 tetapi dia hanya bisa berkuasa selama 52 tahun. 当他过世那一年呢， Ketika dia mati tahun itu, 那以赛亚说他就看到上帝， Yesaya berkata bahwa ia melihat Tuhan. 而且上帝坐在高高的宝座。 Dan Tuhan itu duduk di tata yang tinggi dan menjulang. 那以赛亚要把上帝的宝座跟这个人的宝座做一个对比。 Yesaya ingin membandingkan tata Tuhan dan dengan tata manusia. 人的宝座，乌西亚的宝座是一个暂时的宝座， Tata manusia atau tata usia ini adalah tata yang sementara. 但是上帝的宝座是高高荣耀永远的宝座。 Tata Tuhan adalah tata yang tinggi dan kekal. 讲到他是全能的上帝， Berbicara tentang ia adalah Allah yang maha kuasa. 他是掌管宇宙万物的上帝， Ia Allah yang menguasai langit dan bumi. 他是统治国王心想的上帝， Dia juga yang menguasai pikiran dan raja-raja. 他也是审判这个世界的上帝。 Dia juga Allah yang menghakimi 然后 bangsa-bangsa. 这个上帝在宝座上， Lalu Tuhan ini di atas tatanya yang tinggi. 出现在圣经里面出现了35次这一个字， Muncul di Alkitab sebanyak 35 kali. 表明上帝是掌权的上帝，永远这个做主的上帝。 Menyatakan bahwa Tuhan itu berkuasa dan memerintah atas dunia ini. 第二方面， Yang kedua, 以赛亚也是看到上帝是圣洁的主。 Yesaya juga melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. 当我们看第2到第4节的时候， Ketika kita melihat ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, 圣经说有撒拉弗在上帝的旁边， Alkitab mengatakan ada serafim di samping Tuhan. 那这个撒拉弗是什么东西呢？ Apakah itu serafim? 那有一些的假经解说，就是天上的这个圣物，或者好像天使这个意思。 Ada yang menerjemahkan menafsirkan bahwa ini ada makhluk surgawi atau seperti malaikat. 那这个撒拉弗来侍候服侍上帝， Serafim ini untuk melayani Tuhan. 他们有6个翅膀， Mereka mempunyai 6 sayap. 2个翅膀遮他们的脸。 2 sayap menutupi muka mereka. 为什么要遮他的脸呢？ Mengapa menutupi muka? 因为他们知道上帝是圣洁的上帝， Karena mereka tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang kudus. 没有人可以看到上帝的脸， Tidak ada orang yang bisa melihat mukanya 所以他 Tuhan. 就把脸遮住。 Oleh sebab itu mereka menutupi 他 muka 们 mereka. 不配看上帝的荣耀。 Tidak layak untuk melihat kemuliaan Tuhan. 2个翅膀把脚这个遮盖掉， 2 sayap lagi menutupi kakinya. 那个脚是一个肮脏的地方的意思， Kaki menyatakan bahwa sesuatu yang kotor. 所以他要把他的肮脏遮盖，不可以在上帝的面前表露出来。 Yaitu dia menutupi kekotorannya supaya tidak nyata di hadapan Tuhan. 然后2个翅膀就飞来飞去， Kedua sayapnya lagi untuk melayang-layang. 然后他们就喊着大声说：“圣在，圣在，圣在，荣耀上帝的名。” Lalu mereka berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. 他们喊着3次的圣在，就是圣洁的意思。 Mereka berseru 3 kali kudus. 有一些解经说，这表明我们所相信的上帝是3位一体的上帝， Ini menyatakan bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah Tritunggal. 所以他们就喊着3次的圣在，圣在，圣在。 Oleh sebab itu mereka berseru 3 kali, Kudus, Kudus, Kudus. 而且上帝的性格就是圣洁的意思， Dan karakter Tuhan adalah kudus. 在上帝里面没有任何的罪恶， Di dalamnya tidak ada kejahatan. 而且上帝一切所想的 Dan apa yang dipikirkan oleh Tuhan 都是圣洁的， adalah yang kudus. 上帝的全能力也是圣洁的， Kekuasaan Tuhan juga kudus. 上帝的爱是圣洁的，
kasih-Nya juga kudus. 上帝的圣洁与人的圣洁不一样， Kekudusan Tuhan berbeda dengan kekudusan manusia. 上帝跟人是不一样， Tuhan dengan manusia itu berbeda. 因为他有这个完全完美的圣洁， Karena dia adalah kekudusan yang sempurna. 所以这个色拉夫就说：圣在，圣在，圣在，上帝是万军之耶和华，圣洁的主。 Oleh sebab itu serafim itu berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. 整个殿充满上帝的荣耀， Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan 而且 Tuhan. 殿的根基都摇动，因为他们这样喊着。 Dan karena seru mereka ini, tiang bait suci itu bergetar. 而且透过这一种的看见， Dan melalui penglihatan ini, 以赛亚非常了解上帝的本性， Yesaya sangat memahami pribadi Tuhan. 他是全能的主， Dia adalah Allah yang maha kuasa. 他是掌权的主， Dialah Allah yang berkuasa. 而且他是圣洁的主。 Dia adalah Allah yang kudus. 当以赛亚得着这个看见之后呢， Setelah Yesaya mendapat penglihatan ini, 就坚固他的信心。 meneguhkan imannya. 他知道他所信的是哪一样的上帝， Dia tahu bagaimana Tuhan yang dia percaya. 是圣洁、是有能力的上帝。 Yaitu Allah yang kudus dan berkuasa. 透过这个看见， Melalui penglihatan ini, 也是决定了以赛亚对上帝的心态， dan memutuskan juga menentukan iman Yesaya kepada Tuhan. 他要敬畏上帝， Dia mau beribadah dan takut akan Tuhan. 他要顺服上帝， Dia mau taat kepada Tuhan. 因为以赛亚有这样的认识上帝， Karena Yesaya ada pengenalan yang demikian 就影响了他的生活。 dan mempengaruhi kehidupannya. 他要度过一个圣洁的生活， Dia mau menjalani kehidupan yang kudus 也是敬畏上帝的生活， dan hidup yang beribadah dan takut 也 akan 是 Tuhan. 影响了他所传讲的信息。 Dan juga mempengaruhi berita yang ia sampaikan. 他不会乱讲一些的谎话， Dia tidak sembarangan menyampaikan berita, 但是他把上帝的真相、上帝的能力传给百姓。 tetapi dia menyampaikan kebenaran Tuhan. 我们感谢上帝， Kita bersyukur kepada Tuhan. 这一位伟大的上帝， Allah yang maha kuasa, 这一个圣洁的上帝， Allah yang kudus, 也是在耶稣基督里面的上帝， adalah Allah di dalam Yesus Kristus 是来到这个世界的上帝， yang telah datang ke dalam dunia ini, 是跟你跟我遇见的上帝， yang berjumpa dengan Anda dan saya, 是寻找拯救我们的上帝。 yang mencari kita. 所以今天我们成为基督徒， Oleh sebab itu hari ini kita boleh menjadi orang Kristen. 我们要从以赛亚的身上来学习。 Kita mau belajar dari pribadi 我们 Yesaya. 不是单单模模糊糊来相信我们的这个信仰的对象， Kita bukan hanya sembarangan mengikuti siapa yang kita percaya, 但是我们又很清楚我们信的对象是什么。 tapi kita mengenal dengan jelas kepada siapa kita percaya. 当我们很认识我们所相信的对象， Ketika kita mengenal siapa yang kita percaya, 当我们认识那一位全能的上帝， ketika mengenal Allah yang maha kuasa, 充满爱的上帝， Allah yang penuh dengan kasih, 充满圣洁的上帝， Allah yang penuh dengan kekudusan, 那我们对他的态度就不一样。 maka sikap kita terhadap dia berbeda. 我们一定会很敬畏他， Kita pasti akan takut dan gentar akan 我们 Tuhan. 一定会很顺服他， Kita pasti akan taat padanya. 我们心里一定有一种活力来传扬他的名。 Dalam hati kita pasti ada satu semangat untuk mengabarkan namanya. 我们也是要真正爱其他的人。 Dan kita juga akan dengan sungguh-sungguh mengasihi sesama. 第二方面， Yang kedua, 当以赛亚见到上帝的时候， perjumpaan Tuhan dengan Yesaya 也是使以赛亚认识他自己是什么样的人。 membuat Yesaya mengenal dirinya sendiri. 所以在第5节他这样说， Oleh sebab itu dalam ayat kelima dia mengatakan, 他说：“祸哉我灭亡了，因为我看见了荣耀的上帝。 celakalah aku binasa, sebab aku ini telah melihat sang raja.
我的嘴唇是不圣洁的，我 bibir 的嘴唇是不圣洁， bibirku najis 而且我住在这个不圣洁的百姓里面， dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. 我怎么可以看到荣耀全能的上帝呢？ Bagaimana bisa aku telah melihat Raja yang Maha Kuasa? 当以赛亚看到上帝的荣耀， Ketika Yesaya melihat kemuliaan Tuhan, 他就看到他自己的卑微， dia melihat kerendahan dirinya. 他看到他自己的罪恶， Dia melihat dosanya sendiri. 他看到他自己一切所做不对的事情， Dia melihat kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat. 他也是看到百姓的罪恶。 Dia juga melihat dosa dosa dari umat Tuhan. Dosa. 他也是看到百姓不顺服上帝这样的心， Dia juga melihat ketidaktaatan umat Tuhan. 所以他说我会灭亡了。 Oleh sebab itu dia berkata, aku binasa. 我们教会有一个很有名的神学家， Di gereja ada satu teolog yang terkenal, 就是讲到他的名就是加尔文。 namanya John Calvin. 他说，当我们认识上帝的时候， Dia berkata, setiap orang yang mengenal Tuhan, 我们就认识自己。 maka kita akan mengenal diri kita sendiri. 当我们看到上帝的圣洁的时候， Ketika kita melihat kekudusan Tuhan, 我们知道我们这个人真的不配。 maka kita tahu bahwa kita tidak layak. 这个也是以赛亚的经历， Ini juga adalah pengalaman Yesaya. 他知道他不配，他充满罪恶。 Dia tahu dia tidak layak dan penuh dengan dosa. 最近我看一篇的文章， Terakhir saya melihat satu artikel. 这个文章讲到人的败坏， Artikel ini menuliskan tentang kejahatan manusia 而且我们心灵的破碎， dan kehancuran hati 无论 manusia. 从圣经的角度来看， Baik dilihat dari sisi Alkitab 或者在社会的角度来看， maupun dari sisi masyarakat, 证明我们人真的败坏， menyatakan bahwa manusia sungguh bobrok. 我们的心灵真的破碎。 Hati kita sungguh hancur. 他说，从创世纪第4章开始， Dikatakan mulai dari Kejadian pasal yang keempat, 该隐杀他的弟弟，就是亚伯。 Kain membunuh adiknya Habel. 这个是世界开头的历史的记载， Ini adalah permulaan dari dosa yang dicatat. sejarah umat manusia。 Permulaannya sejarah umat manusia. 人落在罪恶之后， Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, 哥哥就杀弟弟， Koko membunuh adiknya. 这个表明人的败坏。 Ini menyatakan kejahatan manusia. 当我们看创世纪第6章的时候， Ketika kita melihat Kejadian yang pasal 讲 6, 到洪水的问题， mencatat tentang peristiwa air bah. 上帝用大水、洪水把这个世界灭灭。 Tuhan membinasakan manusia dengan air bah. 为什么上帝这样做呢？ Mengapa Tuhan melakukan demikian? 圣经说，因为上帝观看这个世界， Dikatakan bahwa Tuhan melihat dunia ini, 人心败坏， hati manusia telah jahat, 倾向罪恶， mengarah 倾向罪恶， kepada kejahatan. 一切所做的 Apa yang dia lakukan, 都是不好。 semuanya tidak baik. 上帝忍不住 Tuhan tidak tahan 把这 lagi, 个世界毁灭， maka dibinasakannya dunia ini. 因为败坏在上帝的面前。 Karena jahat di mata Tuhan. 在诗篇第14篇， Dalam Mazmur 14, 大卫说：“人心败坏。 Daud berkata manusia itu jahat. 他们说没有上帝， Mereka berkata tidak ada Allah, 不要相信上帝， tidak mau percaya Allah, 拒绝上帝。 menolak Allah. 他们一切所做的， Apa yang mereka lakukan 在上帝的面前 di hadapan 都 Tuhan 是误会的事情， adalah jahat. 表明那一个时代的人 Menyatakan bahwa manusia pada masa itu 不是一个很好的态度， tidak mempunyai satu sikap yang baik, 但是在败坏当中。 tetapi semuanya dalam 而 kejahatan. 且保罗在提摩太后书3章那边说， Paulus dalam 2 Timotius mengatakan, 在末世的时候， pada akhir zaman 人的罪恶充满这个社会。 kejahatan manusia memenuhi kehidupannya. 这个是从圣经的角度来看， Ini dilihat dari sisi Alkitab. 人真的败坏。 Manusia sungguh telah jahat. 所以以赛亚看到上帝的时候， Oleh sebab itu, ketika Yesaya berjumpa dengan Tuhan, 他就看到他的败坏。 dia melihat
kejahatan dirinya. 从实际的社会的角度来看， Dan di dalam kehidupan sehari-hari 我们也是看到这么多的恶行。 kita juga melihat banyak kejahatan. 我从这个 BPS 就是印尼统治的一种的这个机构里面来看， Saya melihat dari data BPS, yaitu satu data dari Indonesia ini. 整个印尼在一年里面有247千或者24万各种各样的罪案提上到这个警察局。 Ada 247 ribu kejahatan yang dicatat dibawa ke dalam kepolisian. 意思说，每一天在我们的国家都发生各种各样的罪恶事情。 Artinya di dalam kehidupan kita setiap hari terjadi begitu banyak kejahatan. 从杀人事件、 Mulai dari pembunuhan, 逼迫人事件， penganiayaan, 还有偷抢的问题、 ada juga pencurian, 毒品的问题、 narkoba, 奸淫的问题， perzinahan, 都是充满我们活在现在的社会。 memenuhi masyarakat kita pada hari ini. 这个是现实， Ini adalah kenyataan. 这个是我们的问题。 Ini adalah masalah kita. 当我们来到主的面前的时候， Ketika kita datang di hadapan Tuhan, 我们不是单单看到上帝的圣洁， kita tidak hanya melihat kekudusan Tuhan, 我们看到人的败坏， kita juga melihat kebobrokan 我们 manusia. 看到我们的败坏。 Kita melihat kebobrokan kita. 如果我们永远住在这种的情况下， Kalau kita selamanya tinggal di dalam keadaan 人 sedemikian, 就没有盼望， manusia tidak ada harapan. 世界没有将来。 Dunia tidak ada masa depan. 这个世界不是越来变成越好， Dunia ini bukan semakin hari semakin baik. 这个世界会越来越败坏，越多问题、罪恶发生在我们的社会。 Dunia ini akan semakin rusak dan semakin banyak kejahatan yang terjadi. 这个是表明我们人的本性或者社会的现实。 Ini adalah menyatakan natur manusia dan dunia ini. 但是我们感谢上帝。 Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. 第三件的事情， Hal yang ketiga, 当以赛亚见到上帝的时候， ketika Yesaya berjumpa dengan Tuhan, 他就得着赦免， dia mendapat penebusan 而且得着救赎。 dan mendapat keselamatan. 所以第6节那边告诉我们， Oleh sebab itu dalam ayat 6 mengatakan, 有一位的撒拉弗就把这个祭坛那边的探子就拿着放在这个以赛亚的嘴唇。 dia melihat seorang serapim itu terbang mendapatkan dia dengan bara yang diambilnya dari mezbah dan menyentuh kepada mulut bibirnya. 而且对以赛亚说 Dan berkata kepada Yesaya, 你的罪得着赦免， dosamu telah dihapuskan. 你一切的过犯，上帝已经涂抹不看，赦免了你。 Segala kesalahanmu telah diampuni. 这个是恩典的信息， Ini adalah berita anugerah. 这个是上帝的大爱。 Ini adalah kasih Tuhan yang besar. 虽然以赛亚不好， Walaupun Yesaya tidak baik, 嘴唇不洁净， mulut bibir najis, 百姓也是如此。 umat Tuhan juga demikian. 但是上帝主动来找这个以赛亚， Tetapi Tuhan datang untuk menjumpai Yesaya, 赦免他， menebus 给 dosa 他 dia, 新的力量。 memberikan kekuatan baru. 这个在祭坛里面拿出这个炭是什么炭呢？怎么意思呢？这个炭， Apa maksudnya bara yang diambil dari mezbah? 那一些的解经家说，这个炭就是表明上帝的恩典。 Penafsir mengatakan bahwa bara ini adalah anugerah Tuhan, 就是赦罪的恩典， yaitu anugerah pengampunan 饶恕的恩典， yang mengampuni dosa kita, 使我们洁净的恩典。 supaya kita dikuduskan. 当我们知道这个是上帝的恩典的时候， Ketika kita tahu bahwa ini adalah anugerah Tuhan, 这个恩典是透过耶稣基督在十字架上赐给我们的恩典。 anugerah ini diberikan kepada kita melalui Tuhan Yesus di atas kayu 圣 salib. 经说，耶稣基督不是他犯罪， Alkitab dengan jelas mengatakan Yesus Kristus bukan karena dia berdosa, 但是他担当我们的罪过， tetapi dia menanggung dosa kita. 他流出宝血， Dia mengalirkan darahnya yang kudus, 遮盖我们的罪，
mengampuni dosa kita, 洗净我们洗净我们一切的不义， membersihkan segala kesalahan kita. 就是好像这个撒拉弗 Seperti serafim 把这个炭拿到这个以赛亚的面前， membawa bara di hadapan 让 Yesaya 他能够得着洁净。 agar ia dapat dikuduskan. 当世界没有出路的时候， Ketika dunia tidak ada jalan keluar, 当世界没有办法解决罪的问题的时候， ketika dunia tidak dapat menyelesaikan masalah dosa, 当你我不能够克服这个罪的势力的时候， ketika engkau dan saya tidak dapat mengatasi masalah dosa, 上帝主动来寻找我们， Tuhan datang mencari kita 就 dengan 是透 api, 过耶稣基督来解决我们这个罪的问题。 yaitu melalui Yesus Kristus menyelesaikan masalah dosa kita. 所以在人的历史里面， Di dalam sejarah manusia, 我们没有办法解决我们的问题， kita tidak dapat menyelesaikan masalah kita. 我们需要福音的真理， Kita membutuhkan kebenaran Injil. 我们需要福音的大能， Kita membutuhkan kuasa Injil. 我们才能够解决这个罪的问题， Kita baru dapat menyelesaikan masalah dosa 才能够给世界带来一个更好的将来。 dan memberikan pengharapan kepada dunia. 所以耶稣基督 Yesus Kristus, 他是世界的盼望， dia adalah pengharapan, 世界的盼望， pengharapan dunia. 他能够带给我们新的生命， Dia akan memberikan kita hidup yang baru. 他能够带给我们更好的未来将来。 Dia akan memberikan masa depan yang lebih baik. 因为他是从天上来到这个地下， Karena dia datang dari surga ke dalam dunia, 为我们开了一条这个新的路、活的路，也是真的路， membuka bagi kita satu jalan yang baru, yaitu jalan kebenaran. 让我们今天不会跟随这个世界， Agar kita tidak mengikuti arus dunia, 但是我们跟随上帝， tetapi mengikuti Tuhan. 这个是好消息， Ini ada kabar baik. 也是以赛亚所经历到的， Ini juga adalah pengalaman Yesaya. 得着上帝的恩典， Mengalami anugerah Tuhan, 得着上帝的饶恕。 mengalami pengampunan Tuhan. 我们中国人的教会里面， Di dalam sejarah gereja Orang-orang Tionghoa. orang Tionghoa, 我们认识一个很伟大的牧师， kita mengenal satu hamba Tuhan yang besar, 就是宋尚杰博士。 yaitu Pendeta John Sung. 他是一个上帝重用的人， Dia adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, 但是他也是曾经经历过心灵的挣扎。 tetapi dia juga pernah mengalami pergumulan yang berat dalam hatinya. 当他26岁的时候， Ketika dia berusia 26 tahun, 他觉得他的里面有一个很大的重担， dia merasa di dalam dirinya ada satu beban yang begitu berat. 有罪恶压住他的心灵， Dosa menekan hatinya. 他不能够安静， Dia tidak bisa tenang, 得不着平安。 tidak ada damai sejahtera. 在这个压力之下， Di dalam tekanan ini, 心灵不安之下， hati yang tidak tenang, 他来到上帝的面前， dia datang ke hadapan Tuhan, 跪在上帝的面前， berlutut di hadapan Tuhan, 对上帝说 berseru kepada Tuhan, 主啊，求你帮助我， Tuhan tolonglah aku. 我没有办法解决我里面的问题， Saya tidak mampu menyelesaikan masalah dalam diri 罪 saya. 恶好像这么多这么重， Dosa serasa begitu berat, 压在他的心灵， menekan hati saya. 他的觉得前途茫茫， Dia merasa masa depannya buram 所以他得不着生命心中的喜乐。 dan tidak ada sukacita dalam hidupnya. 在这样的情形下， Di dalam keadaan demikian, 他跪在上帝的面前， dia berlutut di hadapan 他 Tuhan. 看上帝的话怎么样讲， Dia melihat bagaimana firman 他 Tuhan. 看到主耶稣的十字架 Dia melihat salib Tuhan 为他而预备的， yang disediakan baginya. 所以他就来到主面前说 Oleh sebab itu dia datang ke hadapan Tuhan berkata, 主啊，你知道我的问题， Tuhan kau tahu masalahku, 求你赦免我， ampunilah aku, 把里面的罪恶压力把它拿掉。 angkatlah beban dalam hatiku. 当他这样恳求祷告的时候， Ketika dia dengan sungguh-sungguh berdoa, 他听到声音对他说 dia mendengar suara berkata kepadanya, 我的儿子啊， Anakku, 你的罪已经得着赦免， dosamu telah diampuni. 我接近你一切的过犯。 Saya mengampuni segala dosamu. 这个声音带给他心中一种非常大的喜乐。
Suara ini memberikan satu sukacita yang luar biasa dalam hatinya. 他见证他这样说。 Dia bersaksi berkata demikian. 这种的喜乐是不能够形容出来的， Sukacita ini tidak bisa dilukiskan. 不曾经经过这种的喜乐， Tidak pernah merasakan sukacita seperti ini. 是从上帝而来的， Sukacita yang daripada Tuhan 是上帝的恩典， adalah anugerah 是 Tuhan. 圣灵的工作。 Ada pekerjaan Roh Kudus. 从那一个时候， Mulai sejak itu, 他生命改变了， hidupnya berubah. 他不为世界而活了， Dia tidak lagi hidup bagi dunia. 他不为学问而活而已。 Dia tidak lagi hidup bagi pendidikan. 他说：“主啊，我把这生命交给你， Dia mengatakan, Tuhan, aku menyerahkan hidupku bagimu. 你的福音有在我的心灵， Injilmu dalam hatiku. 圣灵的火热焚烧我的里面。” Roh Kudus membakar hatiku. 他说：“我要为你传扬福音。” Aku akan mengabarkan Injilmu. 上帝重用他， Allah memakai dia dengan luar biasa. 在1940年这一代的时间， Tahun 1930 sampai 1940, 他带给中国很大的复兴。 dia membawa kebangunan yang besar bagi negara Tiongkok. 他来到台湾、菲律宾， Dia juga ke Taiwan dan Filipina. 他到马来西亚、到印尼、 Dia juga ke Malaysia dan 到 Indonesia. 泰国、新加坡， Dan juga ke Thailand dan juga 带给 Singapura. 东南亚一些很大的复兴。 Membawa satu kebangunan besar bagi Asia Tenggara. 一个人经历过上帝的恩典， Seorang yang telah mengalami pengalaman 一个 anugerah 人 Tuhan. 经过上帝赦免他罪过的人， Seorang yang mengalami pengampunan dosa. 他的心里一定有这个火热的心，要把上帝的爱、这个福音的真理传讲出去。 Hatinya pasti ada satu api yang berkobar untuk boleh mengabarkan Injil Tuhan 就 keluar. 是好像这个宋尚杰， Seperti John Sung. 他知道福音的真理， Dia tahu kebenaran firman 他 Tuhan. 知道上帝宝贝的爱， Dia tahu kasih Allah yang 这个 berharga. 是世界的需要， Ini adalah kebutuhan dunia. 这个是解决罪恶世界最大的问题， Ini adalah untuk menyelesaikan masalah dunia. 不是学问，不是金钱， Bukan pendidikan dan juga uang. 是福音的真理， Tetapi kebenaran Injil. 十字架的道理， Kebenaran salib. 才能够解决给我们世界人民盼望。 Baru bisa menyelesaikan masalah manusia dan harapan bagi manusia. 所以最后的一点， Yang terakhir. 当以赛亚见到上帝的时候， Ketika Yesaya berjumpa dengan Tuhan, 他就领受上帝的使命， dia menerima panggilan Tuhan. 他也是顺服上帝的使命。 Dan dia juga taat untuk panggilan Tuhan. 他见到主，然后主对他说 Dia bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berkata, 什么人我可以派他出去呢？ Siapakah yang akan kuutus? 然后以赛亚说：“主啊，我在这里，求你差遣我。 Dan Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. ”那为什么以赛亚会讲出这一句话呢？ Mengapa Yesaya bisa berkata demikian? 因为他遇见了上帝， Karena dia telah bertemu dengan Tuhan. 因为他经历了上帝的恩典， Karena dia telah mengalami anugerah Tuhan. 因为他看了上帝的荣耀。 Dan dia melihat kemuliaan Tuhan. 他说：“主啊，我不能为我这个人而活而已， Dia berkata, Tuhan, saya tidak bisa hanya hidup untuk diri 我 saya 要为 sendiri. 你而活， Saya mau hidup bagimu. 我要为福音而活。 Saya mau hidup bagi Injil. 求你差遣我， Utuslah aku. 虽然要面对困难， Walaupun akan menghadapi 把 kesulitan. 生命摆上， Dia memberikan hidupnya. 所以他能够50年的时间， Oleh sebab itu dia bisa 50 tahun, 在4个皇朝的这个时间里面， 4 tata kerajaan. 他能够忠心的侍奉， Dia dapat dengan setia melayani Tuhan. 能够用圣洁的心，这个正确的动机来侍奉上帝， Dengan hati yang tulus dan murni 因 dia 为他的 melayani. 生命被上帝救赎过来了。 Karena hidupnya telah diselamatkan. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari, 你我的心如何呢？ bagaimana dengan hatimu dan hatiku? 你我怎么样回应上帝对我们的呼召呢？ Bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan? 主耶稣对我们每一个人说 Tuhan Yesus berkata kepada setiap kita, 往普天下去传扬福音， pergilah ke seluruh dunia, beritakan 使 Injil, 万民做我的门徒， agar seluruh bangsa menjadi muridku. 奉父子圣灵的名给他们施洗， Dalam nama
Yesus Kristus anak Bapa dan Roh Kudus, baptislah mereka. 而且教导我一切所讲给你听的福音。 Dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah aku sampaikan. 这个是上帝给我们的使命。 Ini adalah perintah Tuhan bagi kita. 是否我们可以像以赛亚这样说？ Apakah kita bisa seperti Yesaya berkata, 主啊，我在这里， Tuhan ini aku, 求你差遣我。 utuslah aku. 有一些的研究，他这样做一个结论： Ada sebagian peneliti mengatakan demikian. 为什么基督徒很少传讲福音呢？ Mengapa orang Kristen jarang memberitakan Injil? 那第一方面， Yang pertama, 因为他对福音的真理不很彻底了解； karena dia tidak paham secara mendalam Injil itu. 第二方面， Yang kedua, 心里很多的障碍， hatinya banyak hambatan, 有很多的惧怕； ketakutan. 第三个， Yang ketiga, 不够爱心； tidak cukup kasih. 第四个， Yang keempat, 不了解别人的需要。 tidak memahami kebutuhan orang lain. 是否这个是你的问题吗？ Apakah ini adalah masalahmu? 如果是你的问题的话， Kalau ini adalah masalahmu, 我相信这些的问题， saya percaya segala masalah ini 上帝都能够除掉， Tuhan dapat atasi. 他能够解决我们罪的问题， Dia dapat mengatasi masalah dosa kita. 他能够打败魔鬼的势力。 Dia dapat mengalahkan kuasa iblis. 我们这些的障碍是很小的问题。 Hambatan-hambatan kita ini adalah masalah kecil. 当我们愿意来到主的面前， Ketika kita mau datang ke hadapan 对 Tuhan. 主说：“我愿意主为你而活，而且被你差派。” Kita datang ke hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan saya mau dan saya mau diutus Tuhan. 上帝就能够使用我们。 Maka Tuhan dapat memakai kita. 我们教会推动这个哥尼流运动， Gereja kita menggerakkan gerakan Cornelius. 每一个弟兄姐妹 Setiap saudara-saudari 在一年里面 di dalam 1 tahun 为一个人祷告， berdoa bagi satu orang. 带他来到主的面前。 Bawa dia ke hadapan Tuhan. 我想这个不会太难， Saya pikir hal ini tidak terlalu sulit. 我相信我们一定做得到。 Saya percaya kita pasti dapat melakukannya. 问题我们有没有这样的心？ Masalahnya apakah kita punya hati yang demikian? 我们对主说：“主啊，你给我力量，把人带到你的面前。” Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan untuk dapat membawa orang ke hadapan-Mu. 第二方面， Yang kedua, 下个礼拜 minggu depan 就是9月15号， yaitu 15 September, 在3个崇拜会， di dalam 3 kebaktian umum 我们有布道会， kita ada KKR 而且有这个中秋节的庆祝。 dan kita juga ada perayaan Mooncake 我们有本地的明星要为我们唱歌。 dan kita juga ada artis lokal untuk Ya. nyanyi. 所以这个是好机会， Ini adalah kesempatan yang baik. 这个是好恩典， Ini adalah anugerah 摆在我们的眼前。 yang sediakan di hadapan kita. 我相信我们一定做得到， Saya percaya kita dapat melakukannya. 带我们的家人， Bawa keluarga kita, 带我们的朋友 bawa teman kita, 来到主面前， datang ke hadapan Tuhan 聆听上帝的真理， untuk mendengar kebenaran firman 接受上帝的救恩。 dan menerima keselamatan. 愿上帝给我们每一个人力量。 Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan. 下个礼拜我们再见， Minggu depan kita ketemu lagi. 不是单单我们一个人来， Kita bukan datang sendiri, 也是带新的人来，带朋友来见主，得着这个永远荣耀的生命。 kita membawa orang baru, teman baru untuk bertemu dengan anugerah Tuhan yang mulia. 我们低头祷告。 Mari kita berdoa.